Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan muslim sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Khamis ini 9 Zulkaidah 1443 Hijrah bersama 9 Jun 2022 Masihi, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menunaikan solat fardu Zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri bin Ibrahim Hafizullah Ta'ala. Dahulunya beliau bersama-sama kita di IPK Perak ini, kini beliau bertugas di IPD Perak Tengah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat Zuhur sebentar tadi. Alhamdulillah. Sekali-sekali kawan-kawan kita ni terbagilah peluang untuk jadi imam solat kita. Kerana tambahan beliau Ustaz Asri ini dah berada di IPK ni sejak tahun 2008. Hinggalah beberapa tahun lalu beliau bertukar ke IPD Perak Tengah. Hingga kali ini ada lebih kurang dalam 4 tahun sudah selesai. Jadi Alhamdulillah kita teruskan kuliah pengajian kita, kelas Zuhur kita ini membincangkan kandungan kitab Safinatun Najah. Tinggal 2 fasal lagi untuk kita lengkapkan pengajian kitab Safinatun Najah ini kerana ada lagi fasal-fasal yang berikutnya, tetapi telah kita bincangkan sebelum bulan Ramadan yang lalu berkaitan dengan ibadah puasa. Kita dah bincang sebelum ni. Jadi dengan fasal yang ke-56 dan 57 nanti, maka sempurnalah pengajian kitab Safinatun Najah ini insya-Allah. Jadi fasal yang kedua akhir, fasal ke-56, tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini, hukum menghulurkan bantuan ketika bersuci. Faslun, al-isti'anatu arba'u khisalin. Menghulurkan bantuan ketika bersuci itu hukumnya ada 4, arba'u khisalin, khoslah khisal.
Khoslah tu jenis, khisal jenis-jenis. Ada 4 jenis hukum menghulurkan bantuan ketika bersuci. Itu namanya al-isti'anah. Ya, daripada perkataan ista'ana yasta'inu. Nasta'in. Kan dalam ayat surah Al-Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaulah tempat kami, dikaulah kami sembah dan dikaulah kami mohon pertolongan, mohon bantuan. Jadi isti'an ini mohon bantuan. Maksudnya di sini diterjemahkan menghulurkan bantuan. Menghulurkan bantuan. Maksudnya ketika bersuci itu kalau dibantu, artinya perlu bantuan ketika bersuci itu ada 4 hukum ataupun ada 4 jenis di situ. Pertamanya mubahah, iaitu harus. Mubahah tu harus. Boleh tolong, boleh tak tolong. Itu hukum dia. Yang kedua khilaful aula, bersalahan dengan perkara yang lebih utama. Diterjemahkan, diterangkan di sini. Khilaful aula ni satu istilah yang diguna pakai bagi merujuk kepada perkara-perkara yang ditegah, tapi perkataan tersebut bukan secara khusus. Diungkapkan juga dengan istilah makruh ringan, makruh tanzih. Khilaful aula, bersalahan dengan perkara yang lebih utama atau lebih baik. Yang ketiga wa makruhah, iaitu makruh. Jadi ada beza antara khilaful aula wa makruh. Khilaful aula ni bertentangan dengan yang lebih utama, yang lebih baik. Ada yang lebih baik tapi dipilihnya benda ni. Jadi makruh itu makruh lah. Kan? Makruh itu dibuat tak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu maksud makruh. Kan? Jadi orang merokok berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik, dapat pahala. Maknanya siapa tak merokok dapat pahala. Siapa merokok tak ada dosa. Jadi tepuk dada tanya diri kita, antara dosa dan pahala mana kita nak? Memanglah tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Jadi kita nak yang mana? Kan? Tepuk dada tanya diri sendirilah. Saya tak boleh mewakili tuan-tuan. Kan? Saya tak boleh kata tuan-tuan tinggalkan. Kalau tinggal dapat pahala, tuan-tuan yang dapat pahala. Itu tuan-tuan punya perkiraan. Kan? Kan? Sebab merokok ni dia ada perbincangan yang masih panjang. Walaupun ada fatwa bahawa merokok itu haram, tetapi fatwa itu masih lagi dibincangkan. Kan? Adakah semua orang merokok itu akan mati akibat merokok? Tak juga. Kan? Ada orang umur sampai dah nak 100 sat rokok steady. Orang tu kita kan, umur 100 bisa rokok elok. Rokok apa isap rokok daun. Patutlah rokok daun ni sah, patut tak mati-mati. Contoh kan. Jadi hukum merokok itu masih lagi dibincangkan. Tetapi yang masyhur hukum merokok adalah makruh. Kenapa? Kerana orang merokok ni nafas dia berbau. Seumpama orang yang makan bawang putih, berbau nafas dia. Jadi masuk ke masjid nak sembahyang tak cantik. Datang, itulah hukumnya makruh. Jadi menghulurkan bantuan kita bersuci ni ada kalanya makruh. Kemudian yang keempat wajibah dan wajib. Ni dia. Ada ketikanya menghulurkan bantuan untuk bersuci itu wajib hukum dia. Kalau tak buat berdosa. Kalau dibuat berpahala. Tu kena faham. Dia sepe hukum ni
Kita kalau faham mudah kita nak memahami sesuatu. Macam sunat, kan? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Memanglah kalau tak buat tak berdosa, benda sunat dia pun zat. Tapi kalau seseorang itu nakkan pahala, tentu benda sunat tu pun dia buat. Sebab dia nak pahala. Kan? Macam wajib, memanglah kita mesti buat. Ni wajibah, kena buat. Tak buat dosa. Sembahyang fardu 5 waktu, tak buat dosa. Malah orang yang tertinggal solat, wajib menggantikan solat dia, walaupun sah dia dah ada dosa sebab meninggalkan solat dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu cerita kedua, kan? Yang tak sengaja ni contoh lupa, lupa, tak ingat, nisyan, lupa, ataupun kerana tak jaga subuh-subuh, jaga-jaga je terang matahari dah subuh dah habis. Tu cerita kedua ni. Tak jaga. Lagi-lagi kalau isteri uzur. Isteri uzur tu hari cuti pula. Itu dia. Kalau kita tak bangun sendiri, memanglah boleh jadi terlajak. Kan? Apatah lagi kalau kita objek, orang bini jauh duduk lain-lain, tu memang, kan? Berdosa tak? Tak berdosa sebab tak sengaja. Ini sengaja, kan? Sengaja tinggal berdosa. Kalau dah subuh 8 pagi, qada lah lagi tu. Bukan masuk qada pun melepasi satu waktu. Ya betul lah tu. Tapi tengok keadaan dia, sengaja ke tidak. Kalau sengaja dah cerita lain. Sengaja memang dosa lah. Tak sengaja tu kita niat tetap qada juga, tetapi tidak dikira berdosa kerana meninggalkan tidak sengaja. Yang disebut tadi, kan? Jaga-jaga tengok, Allah dah pukul 8 ni. Yalah, kita balik kerja pun dah pukul berapa kan, penat kan. Lepas tu balik rumah, isteri pula uzur syar'i pula, tak sembahyang. Dia tak kejut lah. Kita jaga-jaga, dia pun memang kan, dia jaga tengok, Allah pukul 8 ni. Kita sembahyang lah. Sembahyang niat qada tapi tidak berdosa. Kan? Itu cerita solat tadilah, qada tadi. Baik. Fal mubahah ia taqribul ma. Maksud harus itu ialah mengulurkan bantuan untuk mendekatkan air. Contohnya dia boleh wuduk sendiri tapi nak pergi ambil air tu jauh, tak larang. Contoh. Maka boleh kita menolong ambil sebaldi air, secebok segayung air untuk dia berwuduk bersuci tadi. Itu hukumnya harus. Boleh. Boleh buat. Tak buat tak apa, buat pun tak apa. Wallahu a'lam. Wa khilaful aula tu, keadaan khilaful aula membantu mengulurkan itu suci itu ialah hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Menghulurkan bantuan untuk menuangkan air ke atas orang yang mampu berwuduk sendiri. Dia mampu berwuduk sendiri tapi kita nak hulur. Kita ambil bekeh, ambil gayung, ambil baldi, kita sendiri tuang ke orang tu ambil, kita tuang air. Jadi khilaful aula. Dia mampu wuduk sendiri tapi kita hulur air kat dia. Khilaful aula. Patut dia boleh pergi ambil sendiri, dia mampu. Tapi kita yang nak hulur kat dia air tu, kita yang nak tuangkan air kat dia tu. Jadi khilaful, orang yang begitu khilaful aula. Ringan makruh juga tapi tak semacam makruh yang kita akan sebut nombor 3 ni. Itu dia panggil khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang lebih baik. Lebih baik dia ambil air itu sendiri untuk wuduk sendiri tapi ada orang nak tolong.
Contoh isteri nak tolong suami ambil air berwudu, isteri tu sendiri nak tolong, tuangkan air, ya, kan, jiruskan air, kan. Tengah mana baru kahwin semua mana, kan, baru kahwin, bila dah lama tu baru kita nampak, kan. Kalau dah beranak pinak lagi nampak, kan. Cantik susun, bapak kat depan, anak-anak tengah-tengah, mak kat belakang. Dah macam itik pula jalan, itik anak beranak berjalan, menyeberang jalan macam tu. Mak itik, bapak itik depan, anak itik tengah-tengah, mak itik belakang. Tu orang dah lama kahwin. Kalau baru-baru kahwin tu memang semua indah. Tu kebiasaannya lah. Biasalah. Jadi isteri itu sendiri yang nak ambil, nak kurangkan air untuk suami berwudu. Tu khilaful aula. Khilaful aula tak sampai haram dan tak sampai makruh. Khilaful aula ni maknanya lebih baik suami tu ambil air sendiri berwudu, tapi isteri itu nak ambilkan. Jadi tak ada masalah. Perbuatan isteri itu okey, suami menerima reaksi itu pun okey, tapi khilaful aula. Itu maksud dia, Baik, wallahu alam. Yang ketiga, makruh. Wal makruha hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Menghulurkan tangan, bantuan untuk membasuh seluruh anggota wudunya. Ini yang makruh. Makruh. Suami itu tak sakit pun boleh je, dia walaupun hantar kat hospital pun boleh je berwuduk sendiri. Tapi kita lah ambil, kita sapu muka dia, basuh tangan dia, basuh kaki dia, padahal dia bukan terlantar pun, dia duduk atas kursi boleh je. Kalau kata dia nak berwuduk, kalau dia tak mampu berjalan pun, kursi roda ada, kita boleh tolak pergi ke bilik air. Dia nak berwuduk di bilik air boleh je. Tapi kita yang ambil air, kita yang basuhkan muka dia, basuh tangan dia, basuh kaki dia. Perbuatan ini makruh, tak digalakkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau isteri buat, tak ada apa, boleh saja walaupun makruh. Itu kena faham. Wallahu a'lam. Kemudian wal wajibah hiya lil maridi 'inda al 'ajzi. Mengulurkan bantuan untuk orang yang sakit ketika dia lemah. Contohnya suami kita, isteri kita tu terlantar, tak mampu nak berwuduk sendiri. Wajib isterinya, suami dia basuhkan anggota wuduk dia. Wajib. Walaupun kalau payah sangat takut batal wuduk, suruh anak ambil. Anak yang ambilkan wuduk, anak lelaki, anak perempuan ambilkan wuduk tu. Abah nak semayang tu, ambilkan wuduk tu abah. Mak tak boleh, mak nak sapu muka tak boleh, batal semayang. Kamulah boleh. Contoh kan, kan. Ataupun kalau kata ada pembantu perubatan minta MA tolong ambilkan wuduk. Abah, kamu nak semayang tu. Cik, suami saya nak semayang tapi tak boleh nak ambil wuduk sendiri. Cik, boleh tak tolong ambilkan wuduk dia? Macam kita ambil wuduk orang meninggal lah semalam. Musa tu yang dah selesai semua tu, last sekali kita ambil sebelum kita nak angkat, nak turunkan dari tempat mandi tu, kita ambilkan wuduk untuk si mati. Ambil sapu muka, ambil sapu tangan, ambil sapu kepala, ambil sapu kaki. Selesai. Tu cerita dah sebelum kita nak angkat si mati ni dari tempat mandi, nak dibawa untuk dikapankan, maka kita wudukkan si mati ni. Jadi kalau begitu untuk orang mati, apatah lagi untuk orang yang masih hidup. Kalau dia sakit terlantar,
tak mampu ambil wuduk, maka wajib warisnya mengambilkan wuduk untuk dia. Siapa waris itu? Kalau kata si bapa anak lah, suami isteri tak boleh sebab batal sembahyang kan. Anak lah yang tolong ambil kan, tolong sapukan, tolong basuhkan. Kalau tak ada, minta bantu perubatan MA kan, MA tu tolong ambil kan. Itu mana kerja kiki dia, jururawat. Kalau perempuan jururawat contoh, suami jaga isteri di hospital, dia semayang abang semayang, bang ambil wuduk, tolong. Dia tahu misi tolong ambilkan wuduk di isteri saya tak boleh, saya suami kan ambilkan batal semayang. Jadi misi yang tolong ambilkan, sapukan air. Pakai sarung tangan, wallahu a'lam. Kalau dah tak ada ikhtiar lain, itulah yang boleh. Kalau tak ada ikhtiar lain, kalau ada ikhtiar lain, ambil ikhtiar lain dulu. Macam tadi MA tolong ambilkan, anak-anak tolong ambilkan. Kalau dah tak ada sangat-sangat, kita yang ada lah, kita tolong ambil. Kalau tak ada siapa pun, duduk dalam buat isolasi, seorang pun tak ada. Ni semayang nak kena jaga juga. Kita pakai beg urine. Dah tentulah kalau ambil wuduk pun semayang tak sah. Apa nak buat? Semayang menghormati waktu. Semayang menghormati waktu. Tapi bila dah sembuh, wajib diganti waktu-waktu semayang itu. Berapa waktu yang kita semayang waktu? Katalah 5 hari, 5 kali 5 25 waktu. 25 waktu kena ganti balik. Sebab waktu kita semayang hormat waktu tu, semayang tu tak kira. Kita cuma semayang menghormati waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kan. Kalau kata 5 hari lah, 5 kali 5 25 waktu lah. 25 waktu kita ganti balik. Kan? Tapi kalau kata misalnya keadaan tu tak berlaku, masih boleh lagi waris kita ataupun orang lain membantu untuk kita berwuduk, maka hukumnya orang itu wajib menghulurkan bantuan. Kalau dia tak nak tolong, berusaha dia lah berusaha, dia tak nak tolong. Cik, bukan kerja saya nak ambil wuduk cik semayang. Okey, tak apalah. Saya kerja jaga pesakit, bukan nak ambilkan wuduk tu pesakit. Kan? Kalau jururawat bercakap macam ni, dia kena fikir balik kan? Sebenarnya itu adalah salah satu tugas hakiki dia, melayan pesakit. Itu tugas hakiki dia, mengambilkan wuduk tu tugas hakiki dia. Walaupun berwuduk nak semayang, minta tolong ambilkan wuduk, tak boleh, dia menolak. Ni kerja saya tu, bukan saya kerja saya ni, saya jururawat, merawat aja. Tak betul tu. Kerana hukumnya ada di situ. Kalau dia tak nak hulur bantuan, maka dia berdosa. Kerana hukum ketika itu wajib menghulurkan bantuan untuk orang yang sakit ketika dia lemah. Bukan saja hospital, kalau balik rumah pun macam tu. Sama je tadi. Kalau dia terlantar di rumah pun, itu je orang tua kita terlantar di rumah ni, soya aku nak semayang, tapi nak ambil wuduk tak boleh, tolong ambilkan wuduk aku ni. Tapi kita ambil segayung apa ni, sebaldi air tu dengan gayung sini, kita tolong basuhkan muka dia. Spray pun boleh, tak ada masalah, spray pun boleh, air spray. Tapi spray tu jangan spray saja, kita kena sapu kena ratakan. Tu istilah dia, ratakan air. Kalau muka, spray muka tu ratakan. Kaki pun sapu kan, boleh spray, tapi kena lepas spray kita ratakan air tu. Wallahu a'lam. Jadi itu dia, 4 hukum menghulurkan bantuan ketika bersuci yang disebut sebagai al-isti'anah. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan pasal yang akhir dalam pengajian kitab Syekh Najah ni, iaitu berkaitan dengan zakat. InsyaAllah pada waktu itu nanti kita akan beritahu
apakah kitab yang seterusnya kita akan pelajari dalam kuliah Zuhur kita ni, insya-Allah akan ada mungkin kitab akidah, mungkin kitab akidah, berkait perkara akidah ni pun wajib dipelajari juga sebagai ilmu fardu ain. Macam saya sebutlah semalam kemarin sebelum ni, pengurusan jenazah ialah fardu kifayah, dan ustaz penceramah kita Ustaz Nabil pun dah huraikan fardu kifayah. Tetapi mempelajari ilmu pengurusan jenazah itu adalah fardu ain. Semua orang kena belajar, tak terkecuali siapa pun. Tapi bila mengurus jenazah, maka jatuh kepada fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau kita dah ada, tak payah campur orang lain. Kita dah ada, orang lain lepas lah. Tapi kalau tak ada kita, kan semua berdosa. Contohlah ada warga IPK ni meninggal, dia pesan, kalau aku mati esok, bawa aku nak di jenazah aku nak diuruskan di surau Al-Falah. Itu wasiat. Jadi kena buat. Kalau kata meninggal dia, dulu arwah dia dah pesan dia nak diuruskan jenazah dia di surau Al-Falah, kita kena buat. Bawa sini, mandikan, kapankan, semayangkan. Bila time mandi kapan ada ustaz-ustaz kan, ada Cik Fendi, ada yang lain-lain, apa pegawai anggota, cukup lah tu. Tak payah sampai nak panggil semua-semua lelaki datang urus jenazah. Cukup lah yang ada tu. Maka yang lain tu tak apa dah. Semayang, tu bila semayang 2 sah, cukup lah tu. Itu pun dah lepas lah kan. Begitu juga sampai pada pengkebumian. Tapi bila ilmu fardu ain, bila ilmu pengurusan jenazah, hukum belajarnya fardu ain, semua kena mengaji tanpa kecuali. Sebenarnya semua kena mengaji, tapi nak amal tu tak jatuh wajib pada semua. Untuk maksud fardu kifayah. Tapi kalau tak ada, contohnya tak ada siapa pun yang urus jenazah, tak ada siapa pun, maka berdosa lah. Terpaksa pula import daripada masjid luar datang ke sini nak urus jenazah. Sebab warga fikir seorang tak erti, yang untuk ustaz pun tak erti, contoh. Maka habis semua berdosa. Kita berdosa, ustaz pun berdosa, semua Datuk KP pun berdosa. Sebab dalam fikir tidak ada orang yang mahir menguruskan jenazah. Itu maksud fardu kifayah tadi. Nanti kita buat untuk warga IPK, ada yang boleh mengurus jenazah. Jadi supaya bila apa-apa berlaku, dah ada satu pasukan untuk menguruskan jenazah, maka terlepas yang lain. Terlepas dah. Itu semayang siapa? Tak payah dipanggil semua habis penuh surau Al-Falah, tak payah. Cukuplah satu saf pun dah cukup dah. Kalau yang menyembahyangkan tu satu saf dia tak ramai, satu saf dia sembahyangkan. Okey. Pasal apa? Waktu tu mesyuarat pagi pukul 10, mana ada orang, semua orang kerja. Tapi urus jenazah ni pagi. Jadi yang ada tu lah. Contohnya Datuk KP mesyuarat kat luar dengan ketua jabatan sendiri mesyuarat di luar Ipoh. Tak ada siapa pun. Tapi adalah sembahyang KKK ada satu saf sembahyang jenazah, lepas yang lain. Tak perlulah kita nak tegur sesiapa, sebab benda tu fardu kifayah. Tapi kalau tak ada siapa, tu dia. Maka habis dengan pemimpin kita pun berdosa, sebab tak ada orang yang boleh menguruskan jenazah. Itu maksudnya. Tapi bila belajar ilmu pengurusan jenazah, itu ilmu fardu ain. Fardu ain tu kan serupa macam ilmu pengurusan pesaka. Nak urus pesaka fardu kifayah, tak payah semua orang nak berebut urus pesaka. Tapi ilmu tu fardu ain, kita kena belajar. Sekurang-kurangnya asas. Tahu kita kalau mati seseorang ni macam ni. Ya, tapi bila mengurus pesaka tak boleh. Tak payah semua orang nak terlibat.
ada satu, dilantik satu jabatan ataupun satu badan khusus untuk menguruskan pembahagian pusaka ikut farad ikutlah, terlepas kewajipan yang lain-lain. Itu maksud fardu kifayah tadi. Kan, itu dia. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan bincangkan tentang zakat. Zakat ni, ilmu zakat ni wajib, fardu ain. Mengeluarkan zakat pun fardu ain juga. Hukum Islam. Insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah kita yang akan datang sebagai menutup pengajian kitab Safinatul Najah. Insya-Allah sampai itu kita akan sambung, kita akan teruskan dengan pengajian. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, pengajian kitab Tauhid. Kita akan bincang tentang ilmu Tauhid, insyaAllah. Ya, ilmu akidah, yang berkaitan dengan pegangan kepercayaan kita, iman kita, insyaAllah. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini, yang baik dari Allah SWT, ada yang kurang itu dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.